Ah. Ikut mazhab-mazhab ni kan, dalam melaksanakan syariah dengan urut. Kalau kita bawa kes ke mahkamah syariah, kalau dia mula nak pertikaikan hukum tu sebab berdasarkan mazhab tu macam mana? Dia begini. Ini ada dua isu. Kalau bila dibuat syariah, dia bukan antara kita dengan Tuhan dah saja. Undang-undang antara kita dengan orang lain dan ada hakim. Itu nama hakim. Hakim berdasarkan kepada mazhab apa. So dia kata tak, saya mazhab lain. Dia panggil hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dalam kaedah. Dia panggil keputusan hakim, judge, mengangkat perbezaan pendapat. Saya buat contoh. Mengangkat perbezaan pendapat, kita mungkin ada pendapat yang berbeza. Tetapi kerana kes itu dipergi ke mahkamah, misalnya kita, dia nak bagi faham yang hidup yang biasa ni dulu, kita favor dengan undang-undang British. Kita kata British is the best law, whatever. Tapi kita pergi ke France umpamanya. Ataupun tiba-tiba kita kena satu undang-undang yang bukan cara British. Kita tak boleh kata kat hakim tu, saya tak mau, saya mau British punya. No. The law of the land is the law. Faham? Undang-undang yang dipakai itu ialah undang-undang yang terpakai. Nanti, sekejap. Sabar. It's okay, saya tahu. Jadi, saya nak buat contoh. Contoh ni kalau tengok, mungkin tuan perempuan kadang-kadang tak tengok saya. Contoh. Di dalam ulama-ulama ni, dia berbeza pendapat. Kalau satu orang tu kata, aku ceraikan engkau 3 kali talak. Suami kata. Dia duduk di Timur Tengah. Dia duduk di Jordan ke, dia duduk di Qatar ke, di mana ke. Ataupun dia duduk di Perlis, samalah dengan negara Arab. Perlis ni dia banyak sama dengan Timur Tengah. Okey. 3 kali, untuk for the first time, kita kira sekali. Kita kira talak pertama. Kita tak pakai dia sebut 3 tu. Aku ceraikan kau 30,000 talak. Kita kira for the first time, kita kira 1. Untuk kali yang, lepas tu kali kedua, kita kira 2. Kita tak kira yang dia sebut tu berapa. Kita kira berapa kali kejadian tu berlaku. Itu fatwa sebahagian ulama, dia tidak majoriti tapi dipakai di negara Arab, di Perlis pun dia pakai. Okey. Di negara kita, mazhab Syafi'i, you sebut 3 artinya 3. Faham tak? Kalau satu orang tu, dia bercerai, dia kata kat isteri dia, aku ceraikan kau 3 kali talak. Isteri dia bawa kes ke mahkamah di Selangor. Lepas tu suami dia kata, no. Aku 3, aku faham 1. Aku macam Perlis, macam dengan negara-negara Arab. Aku macam tu. Pergi kat mahkamah, hakim tu mazhab Syafi'i, dia kata jatuh 3. Hukumnya jatuh 3. Kerana keputusan hakim menyelesaikan perbadahan. Kalau tidak, tak ada undang-undang dalam dunia ni. Bila ada banyak pandangan, itu keputusan hakim. Kalau dia buat, katakanlah dia dengan isteri dia, dia kata 3 kali talak. Tak kira lah di mana-mana di negeri yang jatuh 3. Isteri dia kata, abang dah jatuhkan sampai 3 kali talak, habislah kita. Lepas tu dia kata, tak, 3 kali ni sebenarnya aku memang terlepas lah tadi. Tapi 3 kali yang pertama ni jadi 1. Mana ada 1 gitu? 1. Pandai-pandai abang ni 1. Cuba kau dengar. Jadi dia pun pergi dengar hak Arab, dia baca artikel. Jangan angkat lagi. Nanti kita angkat. dia baca artikel, dia baca ni, dia dengar ceramah, dia convince. Dia terima pendapat bahawa 3 kalau first time kira 1. So isteri dia pun agree. Jadi isteri dia kata tak apalah, kita kira 1 lah. Pasal kes tak dibawa ke penghakiman. Faham tak?
Faham tak saya cerita ni? Ha. Kalau bawa, usaha hakim. Ha. Okey. Kalau dia dia boleh lah kalau dia jatuhkan di Arab di Jordan ke apa, dia sebut 3, dia pergi ke mahkamah kata dia percaya 3. Tapi mahkamah kata 1. Kuasa hakim lah. Kuasa hakim kuasa pemerintah tidak bererti pendapat yang mana kita tak bersetuju tu lebih kuat, tak bererti. Tapi ia menyelesaikan perbalahan di atas dasar ia undang-undang yang terpakai. The law of the land is the law. Faham tak? So berbeza benda yang antara kita dengan Tuhan apabila kita, misalnya kita berbalah dengan kawan kita bawa kes ke mahkamah. Undang-undang dia undang-undang mahkamah lah. Pasal kita berbalah dengan orang. Kalau kita saja dengan hukum hakam syarak, nak kunut tak kunut, itu kita je lah. Nak bismillah perlahan ke kuat, itu kita je. Tapi bila kes dibawa ke, saya buat contoh lah. Kita duduk di Selangor. Saudara convince misalnya, bismillah perlahan. Tapi di Selangor ni, saudara dilantik menjadi imam. Kata pemerintah sini, siapa jadi imam masjid-masjid dia, bismillah kena kuat. Undang-undang dia yang terpakai. Tapi kalau kita sembahyang di rumah, itu hal kita lah. Kalau kita sembahyang dengan kawan-kawan kita, itu hal kita lah. Apa yang kita convince. Tapi pelaksana kerana dia mempunyai kuasa pelaksanaan supaya tak timbul ketegangan dan perbalahan. Faham tak?